Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan. Ini merupakan cerita di sebalik berita di mana kami pada ketika ini menantikan pada bila-bila masa sahaja Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin akan mengadakan sidang medianya langsung dari Putrajaya. Tapi antara perkara yang boleh kita jangkakan dalam sidang media ini adalah berkenaan dengan isu pertamanya yang dijangkakan adalah berkenaan dengan kuarantin, di mana difahamkan ada beberapa perkara yang akan dikemaskini oleh Menteri Kesihatan berkait dengan kuarantin di antara ataupun melibatkan pengembara-pengembara yang memasuki Malaysia. Adakah mereka perlu menjalani kuarantin untuk satu tempoh tertentu ataupun perlu untuk beberapa jam sahaja sehingga keputusan RT-PCR di lapangan terbang dikemukakan ataupun keputusan RT-PCR itu telah pun diterima dan mereka boleh dilepaskan daripada tempoh kuarantin. Tetapi itu antara perkara awal makluman awal yang kami terima, dan antara perkara lain juga termasuklah dari segi perkembangan dari segi vaksinasi. Difahamkan antara perkara yang akan disentuh oleh Menteri Kesihatan adalah berkait dengan isu-isu vaksinasi, terutamanya melibatkan kanak-kanak, kerana pada ketika ini kita melihat bahawa banyak ataupun berlaku peningkatan kes melibatkan kanak-kanak yang berusia di bawah 15 ataupun di bawah 12 tahun terutamanya. Dan antara perkara-perkara lain yang jika boleh saya kongsikan berkenaan dengan data dari segi COVID Now yang dikongsikan oleh KKM. Antara perkara-perkara lain yang dikongsikan oleh KKM termasuklah berkenaan dengan vaksinasi dos harian, iaitu sekitar 143,749 dos diberikan, dengan angka dos penggalak terus menunjukkan peningkatan, iaitu sekitar 95,380, dengan dos keseluruhan dos penggalak pada ketika ini adalah lebih 14.3 ataupun hampir 14.3 juta dos penggalak. Dan pastinya kita masih lagi menantikan pada bila-bila masa sahaja YB Khairi Jamaluddin akan mengadakan sidang media, dan di mana kalau nak diikutkan dari segi kes aktif COVID-19 pada ketika ini, kes tempatan baharu yang kita lihat adalah 31,080 kes, dengan kes import adalah 119 kes. Dan data-data ini selain daripada data kes baru, anda juga boleh mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan kuarantin dan juga kes aktif, PKRC dan sebagainya, termasuklah kes kematian. Ini semua ada di dalam covidnow.moh.gov.my. Dan sebelum kita nak ke Putrajaya bagi mengikuti sidang media Menteri Kesihatan, elok juga untuk saya berbual terlebih dahulu bersama dengan Profesor Madya, Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam dari UPM. Prof, apa yang boleh kita jangkakan sebelum kita menantikan sidang media ini? Apa yang boleh kita jangkakan dalam sidang media Menteri Kesihatan ini? Antara yang kami jangkakan adalah termasuklah berkenaan dengan isu kuarantin. Pandangan Prof, perkara-perkara penting melibatkan menuju ke arah endemik ini, Prof. Okey, saya juga menjangkakan perkara yang sama. Besar kemungkinan terdapat perubahan besar dalam SOP sedia ada, terutama yang melibatkan kontak rapat ya, dan juga mereka-mereka yang terlibat dengan ujian saringan yang sedia ada. Perubahan tersebut kita jangkakan berdasarkan data-data yang sedia ada, menunjukkan bahawa walaupun kes agak tinggi pada masa ini, tetapi kita lihat penggunaan sistem perkhidmatan hospital ya, kita lihat tidak begitu ketara ya penggunaannya, dan ini adalah merupakan satu keadaan yang sangat melegakan. Dan juga kita melihat kepada angka yang mendapat vaksin pada masa ini begitu baik ya, dari segi liputan, walaupun agak perlahan di situ untuk kumpulan kanak-kanak, tetapi kita melihat bahawa perancangan ya untuk menuju kepada era endemik ya, kita harapkan dapat dilakukan, yang mana dengan adanya liputan vaksin yang lebih baik, susunan SOP sedia ada mungkin dapat diubah suai mengikut keadaan.
Yang penting sekarang ini ialah untuk masyarakat menerima keadaan seadanya, yang mana setiap kita perlu mempunyai um, perlu diperkasakanlah dengan keputusan untuk membuat pilihan yang terbaik bagi mengelakkan diri masing-masing dari dijangkiti. Dan kalau dijangkiti, kita juga perlu melakukan. Baiklah, nampaknya kita mengalami gangguan teknikal sebentar dan kita akan cuba untuk mendapatkan semula Dr. Malina Osman untuk mengulas berkenaan dengan situasi semasa dan juga jangkaan pada bila-bila masa saja kita menantikan sidang media Menteri Kesihatan YB Khari Jamaluddin langsung dari Putrajaya. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Malina tadi, antara perkara yang dibimbangi pada ketika ini adalah terutamanya adalah melibatkan isu vaksinasi terhadap kanak-kanak yang beliau menyatakan bahawa dilihat masih lagi rendah pada ketika ini. Namun usaha untuk menggalakkan dan mempercepatkan vaksinasi terhadap kanak-kanak sedang dipergiatkan, termasuklah di mana Timbalan Menteri Kesihatan hari ini ke Terengganu dan juga aktiviti-aktiviti vaksinasi dipergiatkan di kawasan-kawasan ataupun terutama di sekolah-sekolah juga dilakukan. Dan saya difahamkan Profesor Madya Dr. Malina Osman kembali berada di talian pada ketika ini, Prof. Ya, saya minta maaf. Ya, tak mengapa Prof. So mungkin Prof boleh ulas melihat kepada pertama yang seperti Prof nyatakan tadi adalah melihat kepada angka vaksinasi yang dilihat agak rendah dalam kalangan kanak-kanak. Pandangan Prof, usaha untuk mempergiatkan lagi kerana pada ketika ini kita nampak usaha itu dilakukan oleh KKM di peringkat sekolah-sekolah. Bagaimana meningkatkan keyakinan, kepercayaan ibu bapa terhadap vaksinasi kepada anak-anak mereka ini, Prof? Saya melihat perkembangan semasa yang menjemput pakar-pakar perubatan untuk memberikan penjelasan dalam media pada ketika ini. Ketika ini sangat baik sekali. Maksud saya, mereka turun padang dalam menjelaskan kepada ibu bapa melalui media-media utama dalam meyakinkan ibu bapa kepentingan untuk mendapat vaksin. Kita akur dalam situasi semasa ramai yang masih belum pasti lagi tentang keadaan, dan ada juga yang menyampaikan pada saya di kalangan ibu bapa ni, mereka beranggapan bahawa kanak-kanak sudah mempunyai antibodi yang mencukupi dan tidak perlu lagi mereka divaksin berbanding dengan mereka yang berada di dalam kalangan warga emas, dan nyata pendapat sedemikian sebenarnya adalah tidak benar. Apa yang penting di sini ialah kita perlu mendengar daripada sumber yang sahih, sumber yang betul dalam membolehkan anak-anak semua dapat divaksin dalam tempoh yang terdekat. Kita berlumba dengan masa sebenarnya. Kalau misalnya kata kita melambat-lambatkan usaha tersebut, bimbang nanti apabila kes semakin banyak, keadaan agak intens, semakin intens. Untuk itu kita berharaplah mudah-mudahan dengan usaha pada masa ini oleh Kementerian Kesihatan yang telah membuka ruang ramai pakar-pakar kita yang turun padang, lebih banyak informasi ataupun maklumat yang diperolehi bagi semua mereka yang perlu mengambil maklumat tersebut, membawa anak-anak mereka untuk segera divaksin. Dr. Malina, seperti yang kita bincangkan tadi, antara perkara yang boleh kita jangkakan dalam sidang media Menteri Kesihatan sebentar nanti adalah berkenaan dengan isu kuarantin. Pandangan doktor melihat kepada pertamanya adalah individu yang digelar sebagai kontak rapat, kerana pada ketika ini kita difahamkan bahawa ianya telah pun dimulakan dengan petugas-petugas kesihatan tempoh kuarantin yang baharu dan ataupun tidak perlu menjalani kuarantin sekiranya bergelar kontak rapat. Tetapi bagaimana kita ingin memahami perlunya ada ataupun perlu ada transition untuk proses apabila pertukaran daripada perlunya kuarantin dan juga tidak perlu menjalani kuarantin. Bagaimana kita ingin memahami transition yang perlu dilakukan dalam usaha menuju ke endemik ini, kerana difahamkan pada masa sama apabila kalau kita nak dilakukan kepada masyarakat umum, ianya akan memberi impak yang cukup besar dari segi kuarantin melibatkan orang awam, dan kedua adalah dari segi mereka pengembara yang masuk ke Malaysia. Pandangan doktor? Apa yang perlu kita fahami ialah dalam konteks kuarantin untuk kontak rapat pada masa ini kita perlu lihat kembali kepada SOP yang telah kita laksanakan sejak
saya ingat hampir 2 tahun lepas ya, yang mana berdasarkan pengurusan pandemik, kita lihat ya pada peringkat awal semua kontak rapat ya perlu diberikan tumpuan ya, disaring sebaik-baiknya, membolehkan mereka ini betul-betul kita clearkan, maksudnya memang tidak ada jangkitan. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, apabila jangkitan telah berlaku di mana-mana secara sporadik, boleh didapati dalam keadaan yang sangat mudah ya dalam komuniti, mudah individu terjangkit. Jadi sukar sebenarnya kita untuk melaksanakan seperti mana yang telah kita lakukan pada peringkat awal dahulu. Dan pada masa ini kalau kita lihat, kita sudah mempunyai vaksin. Pada awal-awal dulu kita tidak ada vaksin dan kesannya juga pada waktu itu agak teruk ya. Maksudnya implikasi daripada jangkitan tersebut menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke hospital, mendapat rawatan dan sebagainya, dan ini sangat ketara kita perhatikan semasa kita dilanda Delta pada tahun lepas. Tapi situasi pada hari ini agak berbeza ya. Sejumlah besar majoriti yang mendapat jangkitan tidak menunjukkan petanda yang serius ya, majoriti yang sudah divaksin lengkap dan betul yang sudah mendapat dos penggalak terutamanya ya, kebanyakannya memanifestasikan gejala ringan ataupun ada yang tidak mempunyai simptom langsung. Dan sebahagian kecil saja yang masih belum mendapat vaksin penggalak ya, dan juga belum lengkap atau belum langsung menerima vaksin menunjukkan gejala yang teruk. Jadi kita melihat di situ bahawa disebabkan oleh tumpuan rawatan pada masa ini, perlu diberikan kepada mereka yang menunjukkan gejala yang serius ini. Kita dari aspek kesihatan awal sebenarnya fokus apabila jangkitan terlalu ramai, fokus pada masa ini adalah untuk mereka yang mendapat gejala serius sahaja. Disebabkan majoriti tidak lagi menunjukkan keadaan-keadaan yang membimbangkan. Di sini pada pandangan saya keputusan penting ya, maksudnya perubahan daripada kuarantin ya mereka yang merupakan kontak rapat ya, dan apabila keadaan semakin baik, walaupun mereka itu adalah merupakan kontak rapat tapi sudah divaksin, menerima dos penggalak, disaring negatif, besar kemungkinan tidak ada lagi keperluan ya untuk mereka untuk di kuarantin dalam tempoh yang tertentu. Bagaimanapun ini juga bergantung kepada risiko semasa sekiranya ada keadaan-keadaan yang memerlukannya dari segi pengecualian, yang mungkin ia akan dinasihatkan sedemikian. Tapi dari segi kesihatan awam, kalau ianya benar-benar akan dilaksanakan, pada pandangan saya apa yang penting di sini ialah kefahaman masyarakatlah untuk memahami suasana kita pada masa ini memang jauh berbeza berbanding dengan dalam tempoh 6 hingga setahun pertama kita mengalami wabak ya pada tahun 2020 dahulu. Doktor, bagaimana kita memahami dari segi kesediaan rakyat itu sendiri? Kerana pada masa ini kita faham apabila perlu menjalani kuarantin sebagai contoh, ataupun tidak perlu menjalani kuarantin apabila sudah mendapat dos penggalak, ini merupakan perkara yang cukup signifikan dalam perubahan pematuhan SOP itu pertamanya. Kedua adalah melihat dari segi kesiapsiagaan rakyat untuk menerima perubahan-perubahan ini, kerana mungkin ada di satu pihak yang akan khawatir apabila melihat kepada tempoh incubation period virus ini, dan juga melihat kepada tempoh-tempoh yang perlu ditetapkan oleh individu-individu tertentu, ataupun adakah wajar untuk syarikat-syarikat menentukan sendiri ataupun okey, individu anda adalah kontak rapat, jadi anda eloklah duduk di rumah berbanding jika sekiranya ada ketetapan baharu dibuat untuk boleh mereka duduk ataupun tidak perlu lagi menjalani kuarantin. Pandangan Prof. Okey, yang penting di sini ialah untuk kita fahami bahawa jangkitan COVID-19 pada masa ini memanifestasikan gejala-gejala yang boleh dirawat. Ya, maksudnya berdasarkan data yang telah kita perolehi sejak wabak ini melanda 2020 dulu, 2021 dan sekarang ni 2022, dan kita lihat bahawa dalam pattern ya manifestasi klinikal tu boleh dirawat dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tidak ada isu yang mana seperti mana yang kita lalui pada tempoh 2020 dahulu, yang mana kita tidak ada data. Jadi pada ketika itu mereka yang merupakan kontak rapat Doktor, memang perlu dikuarantin. Ya saya. Doktor, maafkan saya, kita nak beri laluan kepada sidang media Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin langsung dari Putrajaya.